Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan pergi, ini video part yang kedua. Kita akan pergi kepada jenis-jenis keanjalan harga permintaan. Okay, so video yang sebelum ni kita dah belajar apa itu keanjalan permintaan dan macam mana untuk melakukan pengiraan untuk keanjalan harga permintaan. So, jadi video kali ni kita akan belajar keanjalan harga permintaan, iaitu jenis-jenis dia. Okay, so jenis-jenis dia ada dua. Okay, maklumat dekat muka surat 92. Okay, so keanjalan permintaan jenis-jenis dia ada dua. Yang pertama ialah anjal dan yang kedua ialah tak anjal. Okay, so kita akan pergi satu persatu. So kita akan tengok perbezaan dia, ya. Okay, so untuk anjal, okay, anjal. Okay, pekali keanjalan. Okay, pekali keanjalan. Ingat lagi ke pekali keanjalan tu apa? Okay, pekali keanjalan ialah, okay, yang kita dah belajar dalam video sebelum ni, iaitu yang ini, pekali keanjalan. Okay, so pekali keanjalan dia ialah lebih daripada satu. Okay, pekali keanjalan dia lebih daripada satu. Kalau dia lebih daripada satu, maksudnya dia ialah anjal. Okay, yang kedua, ciri yang kedua, okey, peratus perubahan kuantiti lebih besar berbanding peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan harga. Contoh, okey, apa yang dimaksudkan dengan ni? Maksud dia ialah, maksudnya kalaulah harga, okey, kalau harga turun 5%, okey, kalau harga turun 5%, okey, kuantiti permintaan akan naik, okey, akan naik lebih 5%. Okey, itu maksud dia. Okey, so macam mana dia punya graf? Okey, graf dia akan berbentuk landai. Okey, graf dia 3. So graf dia Mak lukis graf. So atas ni akan jadi harga, ini akan jadi kuantiti. So, dia punya graf akan jadi lebih landai. Okey, lebih landai. Macam ni lah. Okey, lebih landai. So, misal kata, okey, misal kata, okey, tak nampak yang guna pen ni. Guna pen. Misal kata harga RM3 kat sini. Okey. Okey, misal kata harga RM3, kuantiti permintaan ialah 5. Okey. Contoh kalau harga turun kepada RM2, okey. Okey, kalau antum perasan, nampak tak? Okey, kalau antum perasan, cuba tengok dia punya kawasan, antara kawasan harga dengan kawasan kuantiti. Kawasan kuantiti lebih besar berbanding kawasan kuantiti. Okey, melorikkanlah bagi nampak. Okey, ini ialah kawasan harga, kawasan perubahan harga, dan yang ini ialah kawasan perubahan kuantiti. So, mana lagi besar? Kawasan perubahan kuantiti. Sebab tu dekat atas ni tadi kita dah baca perubahan kuantiti lebih besar berbanding harga. So, kat sini lah bukti dia untuk graf, ya.
So, dia punya graf akan berbentuk landai. Okey. So, nombor 4. Nombor 4. Keluk bentuk landai. Okey, contoh barang dia, contoh barang yang permintaan dia anjan. Apa contoh dia ialah, biasanya ialah barangan mewah. Okey, barangan mewah contoh macam contoh macam emas. Okey, dan juga handphone lah. Macam tu. Okey. So, kita akan pergi kepada tak anjal pula. Okey, tak anjal pula. Okey, tak anjal. Okey, yang pertama. Dia punya perkali kurang daripada 1. Okey, perkali dia kurang daripada 1. Contohnya, macam kita dapat ni lah. Okey, macam ni. 0.5 kurang daripada 1. So, maksudnya dia ialah anjal ke tak anjal? Dia ialah tak anjal. Sebab apa? Sebab perkali dia kurang daripada 1. Okey, lepas tu pula yang kedua, ciri yang kedua, peratus perubahan harga lagi besar berbanding peratus perubahan kuantiti permintaan. So, nanti kita akan tengok melalui graf ya. Contoh kalau harga, contoh kalau harga turun sebanyak 5%, contoh kalau turun sebanyak 10%, okey, kuantiti permintaan akan naik, tapi bila dia akan naik kurang daripada 10%. Okey, macam tu. Okey, kita tengok graf dia pula. Graf dia yang ketiga, graf dia. Okey, graf dia akan berbentuk curam. Okey, curam maksudnya curam macam ni. Ni curam. Okey, nampak tak perbezaan? Kalau ini lebih landai, yang ini curam. So, curam. Yang kita tengok, misal kata kalau harga. Contoh kita ada harga 5. Kuantiti permintaan 2. Okey, tapi kalau harga turun daripada 5 ke 3. Okey, boleh nampak tak perbezaan dia? Okey. Misal kata harga RM5, kuantiti permintaan 2, tapi bila harga turun kepada RM3, okey, permintaan menjadi 2. Permintaan menjadi 3. Okey. So, maaf, warnakan, kita tengok siapa yang lagi besar. So, ini kawasan perubahan harga. Okey. Yang ini pula kawasan perubahan kuantiti permintaan. So, siapa lagi besar? Yang lagi besar ialah harga. Okey. So, harga. So, yang keempat, ialah keluk bentuk curam. Okey, untuk tak anjal ya, untuk yang tak anjal.
Apa contoh barang dia? Okey, contoh barangan dia ialah barang keperluan. Okey, barang keperluan asas. Okey, contoh beras. Okey, contoh beras. So, ini perbezaan antara keanjalan harga permintaan anjal dan tak anjal. Mak ulang sekali. Kalau anjal, perkali permintaan dia ialah lebih daripada 1. Manakala kalau tak anjal, kurang daripada 1. Okey. Perbezaan yang kedua ialah peratus perubahan kuantiti dia lebih besar berbanding peratus perubahan harga untuk anjal. Manakala untuk tak anjal pula, peratus perubahan harga lebih besar berbanding peratus perubahan kuantiti. Okey, kalau dari segi keluk dia pula, okey. So kalau antum tengok kedua-dua keluk, okey, keluk untuk permintaan anjal lebih landai berbanding keluk permintaan tak anjal. Okey, kalau permintaan tak anjal dia ialah lebih curam lah. Okey, curam. So, lepas tu, ni tadi Mak Mana cakap, keluk bentuk landai, kalau tak anjal berbentuk curam. Okey, contoh dia ialah, kalau untuk anjal, contoh barang dia ialah biasanya barang-barangan mewah, contoh seperti emas ataupun telefon bimbit. Manakala untuk manakala untuk tak anjal pula, contoh barang dia ialah barang keperluan. Okey, contohnya seperti beras, roti, gula dan sebagainya lah. So, jadi kita akan tengok selepas ni cara-cara kita nak tentukan keanjalan. Okey. So, kita akan move to next video. Okey, bye. Assalamualaikum.